Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid saya semua? Murid tahun 5. Okey, untuk subjek RBT pada hari ini, sila buka buku teks. Okey, buku teks RBT tahun 5. Okey. Kemudian awak semua pergi ke bahagian isi kandungan. Okey, kita tengok isi kandungan. Unit 1 ialah teknologi rumah tangga, iaitu jahitan yang kita telah belajar dan telah buat lakaran, dan kita pun dah buat, ada yang dah mula, ada yang dah siap jahitan alas, kalau ingat alas cawan tu. Okey, ni kita dah selesai. Jadi kita masih berada di unit 2. Okey, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey. Okey, kita masih berada di sini. Okey, insya-Allah bulan depan kita akan masuk unit 3, reka bentuk pengatur caraan, dan seterusnya ke unit 4. Jadi kita ada 4 unit je. Walaupun kita ada 4 unit, tapi kita banyak kerja projek. Projek tugasan yang berbentuk projek. Kita baru selesai satu projek. Okey, lepas ni kita ada satu projek untuk aplikasi reka bentuk. Okey. Okey, kita pergi ke muka surat 20. Okey, sebelum tu saya nak terangkan apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, di akhir PDPR ni, awak semua patutnya boleh takrif dan awak boleh takrifkan apa itu sumber tenaga baru, sumber tenaga boleh baharu, boleh menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu dalam kehidupan, dan yang ketiga, melakar reka bentuk produk. Okey, itu kita punya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita pergi ke mana? Yang saya buka tadi. Okey, ni kita dah belajar. Jadi kita nak tengok apa jenis-jenis ni, kita dah masuk tenaga boleh diperbaharui ni. Itu tenaga matahari. Tenaga boleh diperbaharui ni, dia tenaga yang tidak akan habis. Kalau dia habis pun dia cepat akan terhasil semula. Tidak seperti tenaga-tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, tenaga boleh baharu ni dia lebih bersih, kurang pencemaran, dia lambat nak habis. Okey, ataupun kalau dia habis dia akan cepat terhasil semula. Okey, macam tu matahari, geoterma, air, angin, biogesim. Okey, saya besarkan sikit. Okey, biogesim ni tahu apa? Biogesim ialah bahan daripada reputan benda. Okey, seperti najis haiwan. Okey, kat India dia menghasilkan gas dapur masak daripada najis lembu. Okey, najis lembu. Okey, kalau kita pun sama juga guna gas daripada bahan-bahan reputan. Okey, tenaga ombak. Ombak pun tenaga yang tidak akan habis. Dia kalau hari ni tak ada, esok dah ada. Okey, tidak seperti tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Contoh macam petrol, arang batu, sumber tenaga yang memerlukan beratus ribu tahun untuk terhasil semula. Petrol tu sebenarnya dia daripada reputan bahan-bahan benda hidup di atas muka bumi ni. Dia akan berada semakin lama semakin bawah di permukaan tanah, dengan proses yang beratus ribu tahun barulah terhasil minyak. Jadi kalau minyak kita habis hari ni, kita kena tunggu beratus ribu tahun baru ada minyak. Jadi kita kena jimatkan penggunaan petrol dan bahan tidak boleh diperbaharui. Bahan tak boleh diperbaharui ni lebih banyak mencemarkan. Contoh petrol ataupun diesel ataupun minyak kapal terbang, kerosin, semua akan menghasilkan asap, boleh mencemarkan dunia ni. Okey, ombak. Kita kembali semula kepada tenaga boleh baharu. Ombak. Okey. Sekarang ni kita dah takrif yang pertama ni, menyatakan takrif ni kita dah settle. Sebab ni sebelum ni kita belajar ni, cuma saya recall balik. Sekarang kita masuk menerangkan kepentingan. Apa pentingnya tenaga yang bersih ni? Tenaga boleh baharu ni apa pentingnya? Okey, jadi kita tengok di sini
Kepentingan apa kepentingannya? Okey. Yang pertama, mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru. Tengok ni ada pelantar minyak. Petrol yang kita pakai hari-hari tu sebenarnya kita sedut daripada dalam dari dasar laut minyak tu Malaysia ada banyak telaga minyak Malaysia sebuah negara yang kaya raya dengan minyak Okey. Jadi bila kita guna tenaga yang bersih macam tenaga matahari, tenaga suria, tenaga ombak, tenaga angin, kita boleh mengurangkan penggunaan tenaga yang tidak boleh baharu ni. Kita boleh elakkan, kita boleh pilih alternatif sumber tenaga yang lain. Kemudian nombor 2, memberikan udara yang lebih bersih. Kalau kita guna tenaga solar, guna tenaga angin, tenaga ombak, kita tidak mengeluarkan asap, tidak seperti kita menggunakan diesel atau petrol, mengeluarkan asap yang busuk, yang mencemarkan. Kalau kita guna tenaga boleh baharu, kita lebih menyelamatkan bumi ni, kurang pencemaran. Okey. Seterusnya, mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, penggunaan bahan api fosil akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey. Penggunaan tenaga solar boleh baharu seperti tenaga solar mampu mengurangkan kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau ni kesannya ialah bumi semakin panas. Cuaca bila panas sangat. Lepas tu ozon kita akan bocor ozon, lapisan ozon ni fungsi dia untuk melindungi bumi ni daripada sinaran matahari yang sangat kuat Jadi kalau kita selalu guna petrol, diesel, tenaga yang mencemarkan ni, lama-lama bumi kita akan semakin panas Okey. Menjanakan peluang pekerjaan. Okey, bila kita guna satu benda yang baru, kita akan perlukan pekerja. Contohnya jurutera solar dan jurutera elektrik. Tumbuhnya jawatan-jawatan baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Okey, dulu jurutera bahagian petrol. Sekarang ni bila ada tenaga solar, kita perlukan jurutera solar. Jadi sumber pekerjaan tu makin meningkat. Jadi ramai rakyat Malaysia ataupun ramai seluruh manusia di dunia ni mendapat peluang pekerjaan yang baru Okey. Jadi dah boleh dapat sekarang ni kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita yang awak perlu tahu ada 4 kepentingan sumber tenaga boleh baharu Okey, nanti awak baca balik sini. Okey, kita dah cover ni yang objektif kedua. Sekarang ni objektif ketiga ialah melakar jadi projek kita sebelum ni, projek kita bagi jahitan ialah alas cawan. Jadi untuk tajuk teknologi ni sumber tenaga ni, kita ada projek membina kipas solar. Okey, kipas solar nanti okey, macam mana kita nak membina kipas daripada sumber tenaga cahaya matahari. Daripada sumber cahaya matahari ni, cahaya akan terkena panel solar menghasilkan tenaga elektrik. Okey, lalu dia hantar tenaga elektrik tu kepada motor pun memutarkan bilah kipas berpusing. Okey, sini pun ada kaitan dengan sains pengelektrik Okey. Jadi hari ni saya nak minta awak semua lakarkan kerja rumah pada hari ini ialah melakar reka bentuk. Sebelum kita nak buat yang sebenar, kita kena lakar. Bila lakar tu kita akan menilai semua lakaran kita apa yang tak kena. Bila kita dah lakar, kita akan bincang dengan kawan kita. Macam jurutera kat Proton pun, sebelum dia buat kereta sebenar, dia akan membuat lakaran pada komputer lah. Dia tak guna kertas dia sekarang ni guna komputer. Okey, dia lakar guna komputer lepas tu baru dia akan bincang dengan jurutera-jurutera yang lain, dan ketua jurutera akan meluluskan sama ada akan membuat keputusan sama ada lakaran dia ni diterima ataupun tidak jadi kita ada banyak lakaran 1, lakaran 2. Jadi macam design 1, design 2. Jadi awak nak pilih mana? Design 3. Ada 3 lakaran ni. Jadi saya nak awak semua lukis lakaran 1, 2 dan 3 dalam buku buku RBT Jadi siapa yang tak ada buku RBT itu, mungkin masa tu awak tak datang masa kat sekolah itu. Jadi awak boleh gunakan kertas apa-apa kertas yang bersih, buat elok, tulis tarikh, kemudian nanti bila dah dapat buku, tampalan buku. Okey, jangan dah buat jangan hilangkan pula, nanti penat pula awak nak buat lagi sekali. Okey. Tengok ni. Yang ni daripada lakaran 1, 2, 3 dia gabungkan.
Okey, ni pun jadi kerja sekolah awak kena salinan ni lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3 dan gabungan lakaran. Ni kerja rumah awak lama seminggu ni, minggu depan baru saya minta ni, lama. Jadi awak slow-slow 1 hari buat 1, 1 hari buat 1, lama-lama siaplah kan. Okey. Okey, yang ni nanti dulu, buat lakaran je dulu. Saya tak nak bagi kerja banyak-banyak. Saya tahu kerja awak banyak. Okey. Jadi itu saja untuk hari ni. Jadi kita dah kita imbas semula takrif dan sumber tenaga boleh baharu. Okey. Menerangkan kepentingan tenaga boleh baharu. Kita dah tengok tadi ada 4. Melakar reka bentuk. Okey, ni kerja rumah awak Kerja rumah awak yang ni okey, melakar reka bentuk buku teks, muka surat muka surat 27 dan 28. 27 dan 28 saja. Okey, itu saja kerja rumah pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.